Okey, kita mulakan majlis kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada guru-guru yang dikasihi sekalian. Pada hari ini kita akan melakukan satu program iaitu ataupun pembentangan pembelajaran abad ke-21, PAK21 dalam inovasi pengajaran dan pembelajaran. Jadi sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, saya menjemput Muhammad Hamizan untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pemudahkanlah urusan kami pada petang ini Allah. Semoga segala ilmu yang kami peroleh pada petang ini dapat digunakan dalam sesi kelas secara bersemuka pada minggu hadapan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudara Hamizan. Baiklah, kita akan mulakan pembintangan kita dengan pembelajaran abad ke-21 yang pertama. Tapi sebelum saya memulakan pembintangan kita, ingin saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Nur Fatihah Rayhana binti Rahmat Syabuddin, wakil daripada guru pelatih daripada UPSI. Okey, ringkasan PAK21, proses pembelajaran yang berpusatkan murid-murid. Okey, PAK21 ni mempunyai elemen 6C yang diterapkan, iaitu adalah komunikasi, kolaboratif, pemikiran kreativiti serta aplikasi seremoni dan etika. Antara contoh-contoh aktiviti PAK21 yang kita boleh gunakan untuk belajar adalah gallery walk, 3 stray 1 stay, hot seat role play, peta iting, KWL chart, entry ticket ataupun exit ticket, send a problem, rally robin, travelling file, think pair share, jigsaw, 6 thinking hats. Okey, baiklah, kita akan mendalami satu persatu PAK21 tersebut. Yang pertama adalah gallery walk. Gallery walk ni adalah perbincangan secara berkumpulan yang diadakan mengikut tugasan yang diberikan guru. Hasil perbincangan ditampilkan untuk dilihat oleh kumpulan lain. Okey, berikut adalah contoh video yang telah kami lakukan sebagai panduan untuk guru-guru untuk lakukan gallery walk. Question: would you build a website for... Next. Okey, baiklah, gallery walk ni dia memerlukan beberapa kumpulan dalam satu gambar tadi. Beberapa ahli dalam satu kumpulan. Kalau kita boleh nampak gambar yang pertama tadi tu, kumpulan pertama 1 dan 2, kemudian kumpulan yang kedua adalah 1 dan 2. Kumpulan wanita. Jadi bila kita lakukan gallery walk ini, kumpulan yang memegang nombor 1 tadi tu akan terangkan dekat yang kumpulan nombor 1 yang lagi 1. Kemudian kumpulan yang kedua akan pergi ke orang yang memegang nombor 2 akan pergi ke kumpulan yang lagi 1 yang memegang nombor 2. Kemudian dia akan balik semula ke kumpulan dia orang untuk menerangkan balik apa yang mereka faham. Next. Kemudian PAK21 yang kedua adalah 3 stray 1 stay. 3 stray 1 stay maksudnya adalah 3 orang pelajar akan melihat hasil kumpulan lain. Kemudian seorang sahaja yang akan tinggal di tempat pembentangan untuk menjelaskan hasil kerja kepada kumpulan lain. Okay, kalau kita dapat lihat dekat situ, satu adalah satu kumpulan yang sama, 2 adalah satu kumpulan yang sama. Kemudian 1 akan wakil daripada kumpulan 1 akan tinggal di tempat pembentangan dan membentangkan perkara apa yang mereka telah pelajari kepada kumpulan lain yang hadir ke dalam tempat pembentangan tersebut. Kemudian 3 lagi daripada ahli kumpulan mereka akan pergi ke kumpulan lain dan melakukan benda yang sama. Next.
Yang ketiga adalah hot seat. Hot seat ni selepas murid membuat kajian, seorang murid akan duduk di kerusi dan menjadi pakar. Pakar akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh murid lain. Okey, hot seat ni guru akan memilih ataupun guru akan meminta murid secara sukarela untuk menjadi pakar, untuk duduk di hadapan kelas dan murid-murid boleh bertanyakan apa-apa soalan yang mereka tidak tahu kepada pakar tersebut dan pakar boleh jawab. Sekiranya pakar tidak boleh jawab, kita memerlukan bantuan guru lah untuk membantu pakar menerangkan jawapan kepada murid lain. Okay, ini adalah contoh hot seat. Seorang pakar berada di tengah, kemudian seorang guru yang akan melihat penjelasan pakar sebagai panduan dan juga facilitator kepada pakar tersebut. Kemudian murid lain boleh bertanya soalan kepada pakar. Seterusnya adalah role play. Role play ni kalau kita tahu dia adalah murid yang diberikan peranan ataupun watak untuk dilakonkan. Kita berikan sesuatu topik dan kita minta murid untuk lakukan role play supaya mereka lebih ingat akan perkara tersebut. Tetapi hanya certain subjek saja yang kita boleh gunakan untuk PAK 21 role play ni. Seperti contoh sejarah dan juga pendidikan Islam. Seterusnya peta I-Think. Peta I-Think adalah peta pemikiran yang membantu murid untuk menguruskan idea serta mudah untuk difahami. Dan terdapat banyak bentuk-bentuk peta I-Think yang telah pun kita tahu seperti peta minda, seperti peta bulatan, ini adalah berikut adalah contoh-contoh peta I-Think ataupun peta minda. Yang pertama adalah peta bulatan, peta buih berganda, peta dakar, peta pelbagai air, peta alir dan juga peta titis serta peta pokok. Baiklah, saya akan berikan slide seterusnya kepada moderator yang seterusnya, iaitu Fatin Alia. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya iaitu KWL chart. Carta diberi kepada murid sebelum proses PDT, di mana biasanya KWL chart ni diberi pada set induksi dan akan digunakan sepanjang sesi PDTC, iaitu akan buat dalam satu helaian kertas, kita buat 3 table, 3 kolom, iaitu K untuk no, kolom yang kedua iaitu W iaitu one, dan kolom yang ketiga iaitu learn, di mana pelajar diminta untuk mengisi ruang pada kolom no. Pelajar perlu mengisi pada set induksi lah, iaitu sebelum guru-guru memulakan sesi PDPC. Kemudian untuk kolom yang kedua iaitu one, apa yang mereka nak tahu tentang pembelajaran yang seterusnya. Jadi pada waktu ini murid-murid akan mengisi apa yang mereka macam curious sangat tentang pembelajaran yang dia nak belajar. Okay, yang seterusnya adalah untuk kolom yang ketiga, what I learned. Okay, untuk kolom yang ketiga ni, guru-guru perlu meminta murid untuk mengisi pada akhir pembelajaran lah, iaitu pada set kesimpulan. Okay, seterusnya. Okay, entry ticket ataupun exit ticket. Entry ticket ni digunakan masa set induksi dan exit ticket digunakan masa fasa kesimpulan. Di mana entry ticket digunakan untuk mengingatkan murid tentang pengetahuan mereka yang sedia ada tentang topik yang diajar lah. Dan yang kedua adalah exit ticket digunakan untuk mengumpul maklum balas tentang pemahaman murid di akhir kelas. Di mana untuk exit ticket ni kita juga boleh menilai tentang penilaian kendiri murid lah. Murid akan hantar dengan menulis di kertas kecil. Seterusnya. Ini adalah contoh exit ticket ataupun exit ticket ada banyak jenis. Kita boleh gunakan macam smiley ataupun exit ticket 3 to 1. 3 tu adalah untuk 3 things I learned today, 2 things I want to learn more about, and 1 question I have. Okay, untuk exit ticket guna masa fasa kesimpulan. Right. Okay, untuk aktiviti yang seterusnya adalah send a problem, di mana
pasukan membina masalah. Okay, sebelum tu guru-guru perlu menetapkan beberapa kumpulan. Contohnya dalam satu kumpulan 3 orang ahli, pasukan membina masalah, soalan dan menghantar kepada pasukan lain untuk dicari penyelesaian. Maksudnya dekat sini murid tu yang perlu membina satu soalan kebat. Okay, satu soalan kebat dan perlu menyediakan satu jawapan bagi soalan tersebut dan berikan kepada kumpulan yang lain untuk mencari penyelesaiannya. Setelah semua kumpulan memberi penyelesaian, mereka akan menilai penyelesaian terbaik. Okay. Untuk contoh next akan untuk lebih mudah memahami aktiviti stand a problem ni, kita lihat kepada video stand a problem, aktiviti stand a problem. Okey, sesi pengajaran saya dah selesai. Saya proses kepada aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti stand a problem, di mana saya dah tentukan setiap kumpulan kepada nama-nama yang tertentu, iaitu satu kumpulan 3 orang. Untuk kumpulan yang pertama Fatihah, untuk kumpulan yang kedua Firdaus. Okey, nama pertama yang saya sebutkan ni, saya nak awak bina satu soalan kebat berserta dengan jawapan. Jawapan tu awak tulis pada helaian kertas yang lain. Dalam masa 5 minit, awak pas kepada ahli kumpulan yang lain. Dan contoh, Anis perlu menjawab soalan yang dikemukakan oleh Fatihah, yang ditulis oleh Fatihah dalam masa 5 minit. Kemudian Husna perlu lihat jawapan Hanis sama ada jawapan yang ditulis tu betul ataupun tidak. Okey, Fatihah dah selesai dalam masa 5 minit. Firdaus Dah cikgu. okey, pas kepada ahli kumpulan yang lain, iaitu pelajar yang kedua. Semak jawapan pelajar kedua menggunakan pen warna yang lain. Okey, untuk tadi aktiviti tadi ni, aktiviti stand a problem biasanya kita akan buat masa aktiviti yang melibatkan penyelesaian masalah, lagi yang melibatkan soalan-soalan kebat lah. Okay, next. Okay, ready Robin, di mana pelajar dalam bentuk berpasangan iaitu berdua-dua bergila-gila memberikan respon tentang sesuatu perkara secara lisan. Okay, masa ini guru-guru boleh tetapkanlah mengikut kemampuan murid. Campur-campur lah, jangan maksudnya pandai yang tak pandai, gitu. Okay, next. Okay, travelling file. Setiap pasukan dibekalkan satu file yang berisi masalah untuk dibincangkan. Okay, sebelum tu untuk aktiviti ini, guru-guru perlu membahagikan murid kepada beberapa kumpulan lah. Contoh
saya rasa 4 orang dalam satu kumpulan sudah memadai, di mana sebelum tu cikgu juga perlu menyediakan fail untuk setiap kumpulan. Kalau contoh cikgu menetapkan ada 5 kumpulan dalam satu kelas tu, 5 kumpulan, jadi 5 fail diperlukan. Sekejap ya. Sekejap. Okey, 5 fail diperlukan. Dalam fail tersebut, guru-guru juga boleh hilang. Okay, guru-guru juga boleh sediakan soalan mengikut pelbagai aras lah. Ada aras rendah, sederhana dan juga aras tinggi. Catatan jawapan dimasukkan ke dalam fail dan diedarkan kepada pasukan lain. Okay, masa fail itu diberikan kepada setiap kumpulan. Dalam kumpulan tu ada 4 orang. Okay, murid yang pertama akan selesaikan dahulu jawapan soalan bagi soalan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian dalam masa beberapa minit berikan kepada pelajar yang kedua. Kemudian pelajar yang ketiga ke pelajar yang keempat. Okay, setelah selesai dalam satu kumpulan tersebut, baru fail itu diberikan kepada kumpulan yang lain. Diberikan kepada kumpulan yang lain supaya nampaklah dia punya peredarannya file tu. Nama pun travelling file, jadi kita boleh nampak file itu bergerak. Kemudian catatan jawapan dimasukkan ke dalam file dan diedarkan kepada pasukan lain. Setiap pasukan yang mendapat file baru dari pasukan lain perlu membaca soalan dan jawapan yang ada dalam file berkenaan sebelum dibincang, ditambah, dihurai dan disunting. Okey, dekat sini kumpulan function file itu diberikan kepada kumpulan lain adalah untuk kumpulan lain membetulkan ataupun ada sebarang penambahan dari segi jawapan ataupun pendapat diorang boleh letak jawapan diorang dekat file itulah menggunakan pen warna yang lain. Setelah setiap pasukan respon kepada 2 atau travelling file, soalan-soalan dan jawapan-jawapan tersebut dibincangkan dalam kelas secara keseluruhan. Jadi tadi dah melibatkan komunikasi antara murid dan murid. Selepas itu, lepas je dah selesai dalam 2 ataupun 3 travelling file bagi setiap kumpulan, berlakulah komunikasi antara murid dan guru pula. Next. Okay, next saya proceed kepada video, di mana video ini kami juga akan telah menerangkan macam mana kami menjalankan activities travelling file. Okey, hari ini kita akan buat satu aktiviti yang dipanggil sebagai travelling file, di mana sekarang kita ada 6 orang murid dan saya nak bagi kepada 2 kumpulan, di mana satu kumpulan ada 3 orang ahli. Okey, dan di sini saya ada sediakan 2 file, di mana dalam satu file ini saya ada kepilkan satu soalan KBAT yang awak perlu bincang selama 10 minit secara berkumpulan. Okey, dalam file ni kan tadi saya ada sediakan satu soalan KBAT, di mana setiap file lain soalan KBAT dia. Okey, dan saya nak untuk setiap kumpulan awak tulis dalam satu kertas kosong, di mana awak perlu guna satu pen warna sahaja. Dan selepas 10 minit saya nak awak tukar file antara kumpulan, dan kumpulan yang mendapat file yang lain tu, okey, awak perlu semak jawapan kawan awak dan pastikan sama ada jawapan yang kawan awak buat tu betul ataupun tidak. Kalau salah ataupun awak ada sebarang pendapat ataupun idea lain, awak boleh tulis dekat kertas yang sama tu menggunakan pen warna yang lain.
Tiga. Okey, sekarang tukar file kepada kumpulan yang lain. Cikgu. Okey, sekarang tugas awak adalah jika ada sebarang penambahan atau pembetulan, sila gunakan pen warna yang lain. Pen warna lain. Okey, saya kembali kepada moderator yang pertama. Okey, baiklah. Berikut yang tadi tu adalah video berkaitan dengan travelling file. Jadi kita akan proceed yang seterusnya iaitu PAK 21 yang seterusnya, think, pair and share. Sekejap ya, tunggu slide. Ada lah. Okay, untuk think, pair and share ni, guru akan mengemukakan isu kepada ahli kumpulan, kemudian ahli kumpulan akan diberi masa untuk berfikir dan berbincang secara berpasangan. Semua ahli perlu berkongsi jawapan setelah selesai perbincangan. Okay, untuk soalan think, pair and share ni, antara contohnya kita boleh gunakan untuk soalan-soalan seperti menyelesaikan masalah ataupun soalan-soalan berayat. Kemudian jigsaw ni di mana dalam fasa masalah dengan bergerak kepada kumpulan lain. Seperti kita tengok dalam gambar raja di bawah, pelajar akan berbincang kemudian akan dalam satu pasukan, kiranya setiap 4 orang tu akan pergi ke kumpulan-kumpulan lain untuk melengkapkan masalah yang mereka dapat melalui kumpulan lain, kemudian dia akan balik semula dalam kumpulan diorang dan dia akan cantumkan apa idea ataupun clue yang diorang dapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, kita akan sebagai contoh untuk guru-guru lihat.
Okey, baiklah. Untuk PAK 21 yang seterusnya adalah Six Thinking Hats. Okey, di mana Six Thinking Hats ni kalau kita tahu dalam bahasa Melayu dia adalah 6 topi pemikiran lah. Okey, 6 topi pemikiran ni dia adalah satu sistem pemikiran yang menjadi satu alat perbincangan ataupun berfikir secara berkumpulan untuk menyelesaikan masalah melalui 6 perspektif utama. Okey, 6 topi pemikiran ataupun Six Thinking Hats ni lebih sesuai untuk digunakan bagi subjek matematik, bagi subjek bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris dalam menyelesaikan ataupun membuat satu karangan. Okey, kalau kita dapat lihat dekat gambar yang tertera sini adalah 6 topi tersebut mewakili 6 warna, di mana yang warna pertama adalah warna topi putih. Dengan topi putih ini perbincangan dia lebih tertumpu kepada data dan juga fakta yang ada. Kita lihat kepada maklumat yang pelajar ada, kita analisis maklumat tersebut dan juga kita dapat lihat apa yang anda pelajari daripadanya. Contohnya analisis dan perbincangan hanyalah bertumpu kepada fakta, data dan juga ilmu yang ada. Jadi kalau kita lihat untuk topi putih ni pemikirannya adalah pemikiran yang neutral, orang kata. Kita hanya bergantung kepada data dan juga fakta. Okey, untuk topi yang seterusnya adalah topi kuning. Okey. Maafkan saya, topi merah. Okey, topi merah kalau kita dapat lihat dekat gambar tersebut adalah emosi. Okey, di mana melalui topi merah ni pelajar melihat situasi ataupun masalah tersebut menggunakan intuisi ataupun naluri hati dan juga emosi. Okey, perbincangan dan juga ataupun analisis yang berlaku untuk menyelesaikan masalah ini hanya tertumpu kepada naluri dan juga perasaan pelajar tersebut. Kemudian mereka juga akan fikirkan apa yang dirasa oleh orang lain dan juga cuba untuk memahami perasaan orang lain dalam menyelesaikan masalah tersebut. Okay, dalam topi merah ini pelajar tersebut tidak perlu untuk menjadi rasional, tapi apa yang penting adalah empati dan juga perasaan yang akan terhasil sekiranya sesuatu keputusan itu dibuat. Okay, pelajar yang memegang topi merah juga akan cuba untuk memahami tanggapan orang yang tidak mengetahui sepenuhnya alasan pelajar tersebut. Okey, kalau kita dapat lihat untuk topi yang seterusnya adalah topi kuning, di mana topi kuning ini adalah positivity ataupun positif lah. Jika topi hitam tadi, ia adalah pandangan yang optimis yang membantu pelajar tersebut untuk melihat semua manfaat keputusan dan menilai keputusan yang dibuat itu secara mendalam. Okey, seterusnya pemikiran yang melalui topi kuning ini juga ia dapat membantu pelajar tersebut untuk terus melihat soalan tersebut apabila soalan tersebut nampak sukar. Kemudian ia akan menjadikan penanda aras dan juga tujuan yang hendak dicapai kepada pelajar dalam melaksanakan dan menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya adalah topi hitam, di mana topi hitam ni semuanya berkaitan dengan pengurusan risiko, pessimism. Iaitu melalui topi hitam, jika kita melihat sesuatu masalah itu, kita lihat dari segi yang negatif. Kita lihat daripada segi ataupun perspektif dan pemikiran yang negatif. Apa masalah yang bakal timbul, adakah apa kesalahan yang berlaku ataupun apakah masalah tersebut. Hal ini akan menjadi penting kerana proses mengenal pasti kelemahan kepada keputusan ataupun perancangan kita, dan sekaligus topi hitam ni dia akan dapat membantu pelajar untuk memperkukuhkan keputusan yang bakal dilakukan. Kalau tadi topi kuning tu, kalau topi hitam tadi adalah negatif, tapi untuk topi kuning dia neutralkan balik. Jadi untuk topi kuning dia memberi positivity kepada masalah tersebut. Sekiranya topi hitam dan topi kuning diorang sentiasa melengkapi, diorang punya pendapat adalah berbeza tapi diorang akan neutralkan balik. Seterusnya untuk topi hijau. Topi hijau adalah topi yang creativity, di mana topi hijau ni melalui pemikiran topi hijau kita dapat pelajar dapat berfikir tentang cara yang kreatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa perlu memikirkan halangan ataupun kekurangan sumber yang bakal dihadapi. Okey, melalui cara ini pelajar akan membuka peluang yang lebih luas dalam mencari keputusan ataupun menghadapi masalah.
Okey, untuk yang terakhir pula adalah topi biru, di mana topi biru adalah organization, di mana topi biru digunakan untuk menguruskan proses pemikiran. Ia adalah mekanisme kawalan untuk memastikan garis panduan Six Thinking Hats tersebut dipatuhi. Selalunya ia akan dipakai oleh pengerusi mesyuarat ataupun ketua pasukan. Pemakai topi biru tersebut ni selalunya akan memikirkan bagaimana mesyuarat ataupun perbincangan yang dijalankan supaya dapat membangunkan matlamat dan juga mencapai objektif kepada sesuatu masalah yang mereka telah dapat. Okay, kalau kita buat di kelas, kita berikan mereka satu soalan ataupun satu soalan masalah berayat dan berikan setiap topi untuk setiap satu, dan juga untuk topi biru ni dia adalah ketua bagi semua dan juga dia lah yang akan memastikan supaya masalah tersebut dapat diselesaikan. Okey, berikut adalah Six Thinking Hats adalah PAK 21 yang terakhir yang kami sediakan. Jadi saya buka peluang ini untuk guru-guru sekiranya terdapat persoalan ataupun pertanyaan yang ingin diajukan, boleh bersuara ataupun tulis dekat comment box. Kalau ada sebarang soalan boleh buka mic atau boleh chat. Kalau ada soalan pasal PAK21 mungkin kami boleh explain. Kalau ada yang bahagian-bahagian tak faham kami boleh explain lagi. Boleh buka mic atau boleh chat. Apa-apalah. Kita buka sesi Q&A. Untuk maklumat guru-guru, pembentangan pada hari ini ataupun Google Meet kita pada hari ini telah pun direkod dan link pautan video akan diserahkan di grup WhatsApp selepas ini. Baiklah, sekiranya tak ada apa-apa masalah ataupun pertanyaan daripada guru-guru. Okey, minta maaf Cikgu Dia. ya saya. Okey. Kita seperti kita tahu untuk pembelajaran PAK 21 ni kebanyakan aktiviti dalam PAK 21 melibatkan aktiviti secara berkumpulan. Adakah relevan untuk kita praktikkan PAK 21 dalam bilik darjah? Sebab kebanyakan yang kita tahu PAK 21 memang banyak melibatkan aktiviti secara berkumpulan. Itu soalan saya, relevankah untuk kita aplikasikan PAK 21 dalam aktiviti di dalam kelas? Terima kasih. Wakil geng Guru Aman. Terima kasih.
Untuk soalan tadi tu. Okey, untuk soalan tadi tu, pembelajaran abad ke-21 pada sekarang ini adalah sangat relevan, di mana sekarang ini pembelajaran adalah berpusatkan kepada murid. Guru hanya sebagai fasilitator dan juga pemandu untuk murid-murid melakukan tugas tersebut. Dan kerana lagi satu pembelajaran abad ke-21 ni dia sangat menerapkan komunikasi juga kolaboratif dan membolehkan pelajar untuk berfikiran secara kreatif dan juga kreatif dalam menyelesaikan masalah dan juga melakukan aktiviti-aktiviti dalam kelas. Tidak hanya guru sebab Okey, seterusnya Cik Azmita ada apa soalan ke? Okey, sekiranya tak ada soalan lain, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada guru-guru yang sudah hadir dalam program kita, iaitu pembentangan pembelajaran abad ke-21 dalam inovasi pengajaran dan pembelajaran, dan diharapkan guru-guru dapat sedikit info ataupun maklumatlah daripada pembentangan kami, wakil daripada guru-guru pelatih UPSI dan juga UTM. Terima kasih diucapkan juga kepada guru-guru kerana sudi meluangkan masa selama 1 jam dalam melibatkan diri dalam Google Meet ni. Jadi tanpa melengahkan masa, saya tamatkan program kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan juga tasbih kifarah. Kita akhiri sesi kita pada petang ini dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.